teruskan berkhidmat kepada saudara-saudari tuan-tuan dan puan di luar sana. Kalau ada yang kurang tu, kami mohon keampunan daripada Allah SWT, minta maaf kepada semua. Tetapi saya ingin menutup harapan ini dengan apa yang kita tengok kisah daripada sahabat agung yang bernama Khabbab Al-Arat. Betapa istiqamahnya Khabbab Al-Arat ini memegang, mempertahankan tentang Islam. Istiqamah maknanya konsisten. Tak perlu banyak, sikit tapi buat. Ya, ini sehingga badan dia disikat dengan sikat besi panas, sehingga mengelupur dia, sehingga darah dan lemak apabila dibakar itu yang keluar akhirnya dapat memadamkan api yang membakar sahabat ini. Begitulah siksaannya. Begitulah siksaannya. Ini hadis riwayat Bukhari, ya. Dan apa yang beliau lakukan? Bukannya cari harta, bukan cari kuasa dan sebagainya, tapi beliau tetap istiqamah di dalam mempertahankan agama Allah SWT ini, rahmatan lil alamin itu. Dan itulah harapan dan pesanan saya pada saudara-saudari, jangan lupa untuk mendoakan kami, maafkan kami, supaya kami terus istiqamah dan ikhlas. Kita berada dalam dunia kemanusiaan ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang yang kita tak kenal, untuk asnaf itu. Dan kami terus membuka jambatan kepada saudara-saudari semua, sebab jambatan kasih sayang ini sudah semakin pupus. Jambatan keprihatinan ini sudah semakin pupus. Dan kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Jadi dengan itu, terima kasih banyak kepada pihak IKIM yang terus menjadi jambatan kami. Jom kita terus membina jambatan kita. Dan jangan lupa WhatsApp center kami 0196379788. Sebab kalau telefon nanti ramai yang cuti, takut ada yang jawab. Kemudian akhir sekali, punyalah kita cuba membina jambatan dan nak memudahkan cara. Kita berada di Launch Good, kita berada dalam Snap and Pay Bank Islam Malaysia, dalam Shopee, dalam Grab Reward, kemudian dalam Touch and Go sekarang ni, e-wallet, dalam Kita Fund, dalam Give Asia, selain daripada TikTok kita, selain daripada yang Telegram juga pun ada, kan tadi. Telegram pun kita ada juga kan, Telegram. Telegram, Facebook, Insta. Walaupun baru-baru ni Insta kami kena hack, ya. Jadi begitu sukar nak buat benda baik pun orang nak hack juga. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi, maafkan kami, doakan kami, saudara sekalian, insya-Allah. Kita berjiran di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Maafkan kami sekali lagi kalau ada sebarang kekurangan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Terima kasih Brother Zairul untuk perkongsian. Kita doakan juga moga Allah kurniakan keberkatan untuk apa saja usaha yang dibawakan, dan juga Allah kurniakan kekuatan jugalah untuk Brother Zairul sebagai CEO dan sahabat-sahabat kita di Islamic Relief Malaysia untuk satu usaha murni di Islamic Relief Malaysia. Jumpa tahun depan, Brother Zairul, insyaAllah. Jumpa lagi. Amin biiznillah. Amin insyaAllah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Itu dia perkongsian kita untuk suara sama-sama dan suara kemanusiaan kita bersama Islamic Relief Malaysia dan CEO-nya Brother Zairul Syafuddin Zainal Abidin bersama kita sebentar tadi. Ya, betul. Dan pastinya perkongsian untuk suara kemanusiaan bersama IRM ini menutup tirai untuk Warna Pagi Isnin terakhir tahun 2020. Dan selepas ini Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Persona di Zara. InsyaAllah hal ini membincangkan tentang Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Al-Warith, ya. Baik, dan insyaAllah untuk Warna Pagi kita berehat seketika. Jumpa besok insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Berita ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawid. Amanah pembayar zakat, Mawid tunaikan. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Malaysia mengutuk keras tindakan provokasi negatif yang cuba menjejaskan hubungan Malaysia-Indonesia menerusi satu video yang menghina Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dalam satu kenyataan malam tadi menegaskan pihak berkuasa Malaysia sedang menyiasat video yang tular berkenaan. Sekiranya video itu didapati dimuat naik oleh warga negara Malaysia, tindakan tegas akan dikenakan berlandaskan undang-undang sedia ada. Menurut kenyataan itu, satu video dimuat naik 2 minggu lepas oleh individu tidak bertanggungjawab di ruang komentar di laman YouTube My ASEAN. Pada ruangan komen memaparkan lagu kebangsaan Indonesia disunting liriknya yang menghina negara Indonesia. Video di ruang komen di YouTube berkenaan telah dipadamkan, namun video itu dimuat naik ke pelbagai aplikasi lain dan ditularkan di platform media sosial lain di Indonesia yang menimbulkan pelbagai komen kebencian dan kemarahan.
Seramai 327 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM ditahan melalui Ops Duri selepas terbabit penyalahgunaan dadah sepanjang 10 bulan pertama tahun ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Razaruddin Hussein berkata, semua tangkapan dilakukan pihaknya susulan maklumat risikan serta aduan yang diterima. Bagaimanapun, beliau berkata tangkapan direkodkan tahun ini menunjukkan tren penurunan berbanding 566 anggota dan pegawai yang ditahan tahun lalu, kata beliau kepada Bernama. Sekian berita IKIM edisi jam 10 pagi. Assalamualaikum. Laporan berita tadi dari sumber Bernama. Berita itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Amanah pembayar zakat, Mawib tunaikan. Sekarang ni banyak dah buat online ya. Betul, Mawib pun dah mudahkan kita. Kalau nak menderma, bayar fidyah, bayar kafarah ataupun nak sumbangkan wang, semua dah boleh buat secara online. Baru aku teringat bulan puasa baru ni. Aku bayar zakat fitrah pun online je kepada Mawib. Ha, betul tu. Lebih mudah, cepat dan menjimatkan masa. Aku kena tanya isteri aku ni, ganti puasa macam mana? Kalau terpaksa bayar fidyah, boleh bayar secara online. Untuk guna kemudahan ni, layari ebaitulmal.mawib.gov.my. Ulang sekali lagi. ebaitulmal.mawib.gov.my. Kapsul Masa. Pada 23 Mac 1898, keluaran sulung akhbar berbahasa Melayu dalam tulisan Jawi, Warta Melayu, diterbitkan. Akhbar ini memuatkan berita mengikut kumpulan negeri, iaitu khabar negeri asing, khabar negeri Melayu, khabar Singapura dan khabar Pulau Pinang. Turut disiarkan ialah berita mengenai peperangan dan pergolakan politik luar negara selain soal-soal agama, berita-berita ringan dan cerita-cerita palipolara yang diterjemahkan dari bahasa Cina dan Inggeris. Sejak bulan Ogos 1898, surat khabar ini bercorakkan komersial dengan adanya iklan-iklan perdagangan. Atas kehendak kerajaan, akhbar ini dicetak pula dalam tulisan Rumi. Seterusnya dijadikan akhbar rasmi kerajaan negeri-negeri bersekutu. Perkara-perkara seperti pelantikan dalam jabatan, undang-undang dan peraturan-peraturan am kerajaan menjadi sebahagian dari isi kandungannya. Kemunculan akhbar ini telah membuka minda orang-orang Melayu terhadap perubahan yang berlaku di dalam dan luar negara dan menjadi perintis kepada usaha-usaha menuntut kemerdekaan tanah air. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM, tak kira di mana juga anda berada saat ini. Terima kasih kerana terus bersama kami menerusi perkongsian di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini 28 Disember 2020 menghampiri pukul 10.10 pagi. Saya Nur Hayati Paradi bersama dengan anda untuk perkongsian menerusi aspirasi
ke-11 edisi Isnin. Moga-moga Allah kurniakan kesejahteraan, kebahagiaan dan juga ketenangan untuk semua sahabat pendengar IKIM. Baiklah. Untuk bersama Yati, tadi anda bersama dengan Pian dan juga Hazwan. 4 jam bersama dengan mereka menerusi Warna Pagi. Jadi terima kasih pada mereka berdua. Celoteh mereka harapnya bukan celoteh kosong, tapi nya memberikan pengisian dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Bersama dengan Yati, kejap lagi kita bakal gemparkan lagi. Kita nak tingkatkan lagi momentum kita hari Isnin ini. Kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin untuk kita kongsikan menerusi pesona di Zahra dengan Asmaul Husna, penyelesai masalah keluarga. Kita bawakan nama Allah Subhanahu Taala yang ke-97, iaitu Al-Waris, Allah yang Maha Mewarisi. Untuk kita sama-sama dengar dan juga ambil manfaat daripada perkongsian ini. Moga-moga kita dapat membina keluarga kita, keluarga yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kena ingat benda ni. Ustaz selalu pesan pada kita, kita nak masuk syurga, kita masuk syurga dengan keluarga-keluarga kita, kita bawa masuk dalam syurga. Jom kita sama-sama usahakan di sinilah, di atas muka bumi Allah SWT ini, untuk sama-sama kita bawa keluarga kita ke dalam syurga. Dan moga-moga kita dapat kita bina dan kita bentuk satu keluarga yang ada syurga di dalamnya di atas dunia ini. Untuk anda teruskan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. lalui suka duka bersama, engkau dan juga aku, meniti usia. Melangkah menuju ke puncak impian. Berjanjilah andai nanti masa memisahkan, kenangan indah yang tercipta jangan dilupakan. Ikatan ini ku harapkan berkekalan hingga ke syurga. Kita bertemu dan berpisah kerana dunia. Berdoalah wahai teman agar dikurnia kekuatan dalam hidup menempuh dugaan. Taburilah jasa bakti sehingga degup nafas terhenti. Moga Tuhan kan menitiskan kasih dan rahmat-Nya. Kenangan indah yang tercipta jangan dilupakan. Ikatan ini ku harapkan berkekalan hingga ke syurga. Kita bertemu dan berpisah kerana Dia. Teman agar dikurnia kekuatan dalam hidup
Ramainya orang susah musim COVID-19 ini sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, perlindungan takaful percuma. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut hubungi Unit Modal Insan 0362046374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenis. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abang juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemar kami semua. Las susu kambing. Ya ulala. Ulala, ulala. Ulala, ulala. Ulala. Ulala, ulala. Ula, ula, yeah. Pagi dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu siapa mahu Las diberikan ada. saya mahukan Las susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah
susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sudah mempromosikan package iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak, dapat murah. Wow, lepas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Dalam kita memperkatakan tentang syui-syui yang pertama sekali, hubungan kita dengan Allah SWT. Itu adalah yang paling asal. Tolak ke tepi, tolak ke kenah, bagaimana putaran pun, itu paksi kita yang pertama. Yang kedua adalah hubungan kita sesama manusia. Walaupun kita ni bagus macam mana pun, tapi sekiranya kita tidak ada hubungan sesama manusia, maknanya tidak memberi apa-apa. Di situlah yang akan diperhitungkan segala pahala-pahala kita tu. Iaitu yang melibatkan hubungan manusia. Bagaimana kita bermuamalat, bagaimana kita berurusan, berkeluarga, hukum makam dan lainnya makasih syariah. Dan seterusnya hubungan kita dengan Allah. Alam ini adalah sebenarnya tempat untuk kita beristirahat, tetapi kadang-kadang kita dengan tangan-tangan kita ni ganasnya, dan akhir alam itu telah musnah. Adalah hal yang merupakan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang tersebut gitu. Yang tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumahnya akan mencari kasih sayang di luar. Dan ketika mereka mencari kasih sayang di luar tersebut, maka jangan salahkan siapa-siapa jika kemudian di luar sana mereka kemudian terhanyut dengan godaan-godaan setan, terhanyut dengan godaan-godaan manusia-manusia yang kurang baik yang ada di luar sana, sehingga dari keluarga yang rusak, dari keluarga yang tidak ada cinta kasih, lahirlah anak-anak yang kemudian overdosis obat-obat terlarang, lahirlah kemudian anak-anak yang tidak memiliki kasih sayang kepada orang-orang di sekelilingnya, lahir pencuri, lahir perampok, bahkan ketika ia menjadi seorang misalnya pejabat di satu tempat, dia akan menjadi seorang pejabat yang mencuri, seorang pejabat yang curang, seorang pejabat yang berbuat semena-mena kepada orang-orang di sekelilingnya gitu. Itu makanya kemudian penting bagi kita untuk menciptakan kasih sayang di dalam rumah-rumah kita. Penting bagi kita untuk menciptakan cinta kasih di rumah-rumah kita. Berban 106.2. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama di Aspirasi edisi Isnin, tak lain tak bukan hari Isnin kita ada Pesona Dizarah untuk bersama dengan sahabat pendengar Ustaz Muhammad Abdul Alamin dah pun bersedia kat ujung talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Usahakan juga untuk bersama dengan rakan pendengar menerusi perkongsian Pesona Dizarah hari ini. Kita nak sambung untuk Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT yang ke-97 Ustaz, Al-Waris, Allah yang Maha Mewarisi. Jadi mungkin awalan ini kita berikan terlebih dahulu sedikit mukadimahnya daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa man nasarahu wa wala. Dirahmati Allah, diberkati kepada seluruh ibu-ibu, kakak, ayah, sahabat abang yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita menyambung kembali perkongsian kita dalam Pesona Dizarah, dan hari ini kita sampai kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Waris. Al-Waris iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mewarisi.
Allah Subhanahu wa taala al-Muwarisi. Okey. Surah rujukan kita adalah surah Maryam ayat 40 Surah Maryam ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi dunia dan sesiapa sahaja makhluk yang ada padanya, dan kepada kami mereka semua kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut apa yang ada dalam dunia ni semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala mewarisi. Maknanya Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki, Allah lah yang mencaturkannya. Wa man 'alaiha, dan apa juga tidak ada sejelikal pun daripada muka bumi ini melainkan ada saja makhluk-makhluk, sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu, yang sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung harap dan bergantung takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk khalifah muka bumi iaitu kita. Dia sedang penonton, sedang pendengar yang saya sayangi sekalian Jadi apabila kita memahami benda ini, bahawa kita memahami bahawa rantaian Asmaul Husna ini mengajarkan kepada kita bahawa segala hidup kita ini adalah bergantung takdirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kurniakan kebaikan-kebaikan kepada kita. Walau bagaimanapun, ada 4 perkara yang Allah Subhanahu wa taala izinkan bagi manusia untuk manusia mewarisinya. Ada 4 perkara walaupun Allah Subhanahu wa taala sebut inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un, tapi ada 4 perkara Allah izinkan bagi khalifah muka bumi ini iaitu manusia ni. Maknanya Allah izinkan untuk untuk kita mewarisi daripada satu generasi ke satu generasi itu ada 4 perkara dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Itu key point dia. Itu dia punya key point dia, iaitu dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala maka takkan dapat pewarisan itu ataupun takkan dapat, maknanya Allah kurniakan anugerah benda yang akan kita kongsikan sebentar lagi itu. Okey, jadi 4 perkara. So, salin, siapkan catatan kita. Sebab qayyidul ilma bil kitabah, hendaklah kamu menambat ilmu dengan menulis, kerana sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Saya penonton dan sedang pendengar yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya iaitu dalam bab harta. Dalam bab harta, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi manusia itu dia boleh mewarisi harta. Dia boleh mewarisi harta. Allah boleh anugerahkan kepada dia harta, anugerahkan kepada dia kesenangan, yang kemudian kesenangan itu diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi. Ini Allah Subhanahu wa taala membenarkan untuk mewarisi harta itu. Dan dalam Islam Islam adalah satu-satunya agama yang detail mengajarkan kita mengenai harta sebenarnya. Jadi dia kat ayat kan, satu hari ada satu orang dia datang dekat saya, dia marah-marah tau. Dia membebel. Kenapa Ustaz? Dia kata apa? Dia kata membebel. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, apalah ada orang ni Ustaz? Ada orang ni, Ustaz ni marah-marah lah apa lah kan. Mengenai kita kena bayar zakat lah. Ustaz kata, bagus tu kan. Itu kan dia mengajar kita untuk mengingati orang susah dan sebagainya. Tapi Ustaz, dia tak pernah pun ajar kita untuk cari harta. Kita cari harta susah-susah, dah dapat dia senang-senang nak collect zakat pada dia pada dia. Dia jadi di ending dia saya kata, awak kena dengar banyak radio IKIM ni, saya kata. Kali itu macam-macam ada tahsinul ibadah, ada sirah, ada pesona di Zahara, ada berbagai-bagai lagi ada kan. Okey. Dia kata, Ustaz, kita ni Ustaz apalah, dia tak pernah ada kita cari harta, tiba-tiba nak collect zakat tu marah-marah pula tu. Saya kata, Tuan, kebetulannya Tuan jumpa orang yang mengajarkan menzakat. Sebenarnya Islam mengajarkan kita dalam harta daripada
kita lahir sampai kita meninggal. Tapi dia ajarkan kita pengurusan harta. Bermula daripada kita lahir, kita tak ada apa-apa harta pun. Macam mana nak pembiayaan susu kita, pakaian kita, ubat kita, mana dapat itu? Mana pembiayaan? Islam terus ajarkan daripada ayah, daripada seorang ayah. Kalau ayah tak ada, daripada datuk tak ada, apa-apa juga waris-waris dia. Waris-waris tak ada, Baitul Mal Muslimin akan bantu. Maknanya daripada tak ada harta, itu step pertama. Kemudian setelah dia pun dah dewasa, mungkin umurnya 18 ke atas, mungkin umurnya 20 lebih, Islam ajar kita cara mencari harta. Cara mencari harta diajar dalam Islam tau. Ada dengan jalan al-amal, kerja. Ada dengan jalan al-bai'. Al-bai' ni maknanya berniaga. Ada yang boleh berniaga online, diajar. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan untuk kita berniaga dan mengharamkan riba. Malahan Islam mengajar kita untuk berniaga dan bekerja. Jangan malas. Jangan duduk saja. Kerja tu dengan kepandaian dan kekuatan kita, bukan dengan sijil. Sijil itu cara kita untuk latih akal kita untuk ilmu. Tapi bukan semata-mata sijil. Ada orang hari ni tak nak kerja sebab apa? Tak ada sesuai dengan sijil dia. Salah tu. Ada al-amal, ada al-bai', ada jual beli. Ada dengan cara musyarakah. Musyarakah ni maknanya buat syarikat. Musyarakah ni maknanya perkongsian. Ada dengan cara al-mudarabah. Mudarabah tu maknanya satu orang bagi modal, satu orang jalankan. Jadi maknanya Islam ajar kita cara cari harta. Kemudian step ketiganya, iaitu kalau kita nak tombang dalam perjalanan cari harta, bisnes ni kadang-kadang kan ada ataupun kerja dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kan. Mana nak tombang, Islam ajar kita instrumen sokongan. Instrumen sokongan ni apa? Ada dengan pinjaman. Al-qardu, ada dengan pinjaman. Ada dengan cara gadaian, ar-rahnu. Ada dengan cara takaful. Takaful tu insurans lah kalau bahasa sekarang ini. Maknanya nak tombang pun ada cara dia. Maka step keempat orang dah dapat harta, iaitu tunaikan benih wajib, zakat, maknanya sedekah, infak. Maka yang kelima, 15 harta haram. Harta haram tak banyak. Harta haram ada 15 sahaja. Tapi 15 inilah yang orang kadang-kadang cari. Harta haram rasuah, contohnya mencuri, contohnya ihtiqar. Ihtiqar ni makna monopoli pada barang-barang asas dengan monopoli harga, contohnya rampasan al-ghasbu, contohnya. Harta haram ni tak banyak, 15 harta je. Tapi ni kadang-kadang orang cari kadang-kadang. Sedangkan halal beribu, berjuta keliling kita dengan harta halal sebenarnya. Tapi haram tu lah juga orang nak ambil. Pelik orang ni kan, dia jaga hati kan. Okay. Dah dapat dah mengindahkan harta halal, kemudian sampailah akhirnya peringkat ketujuh apa dia? Nak meninggal. Nak meninggal, kita ada sistem, iaitu sistem wasiat. Sistem apa? Sistem faraid contohnya. Nampak tak? Jadi dalam harta ni, satu-satunya antara pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi izin untuk kita mewarisi, dan ada caranya diajarkan. Dan pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala pada harta kita tak lama kan. Hidup Ummah Muhammad baina sitin wa sab'in, lingkungan 60 ke 70 tahun ya. Hidup Ummah Muhammad Jadi maknanya harta sementara ada pada kita bawa dia untuk ke akhirat. Jangan lupa benda itu. Itu benda yang pertama. Yang kedua, lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan lupa tekan butang share untuk perkongsian bersama dengan rakan pendengar. Baru satu tu yang kita warisi, iaitu harta. Maha kasih sayangnya Allah SWT, sumber segala-galanya. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terbina sebuah mahligai menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah ku binakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati. Mekar hias
kasih kita dan diiringi haruman firdausi. Dikaulah permaisuri di hati suami, penyejuk mata, penenang di hati. Tapi angin yang menjaga bagaikan badai yang melanda. Kau pergi dulu tanpa menungguku, karena takdirku relakan jua. Kekasih, akan kupahatkan doaku di dalam lina dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai kata kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Akan kupahatkan doaku di dalam lena dan jua jagaku. Kekasih, akan kusirami pusaramu dengan cinta sejati. Oh, andai sakti kita bersama lagi, ku ingin hidup bahagia bersamamu. Kasih telah terbina sebuah mahligai, menjadi tanda agungnya cinta kita. Kasih telah kubinakan sebuah istana sebagai bukti cinta sejati, menjadi tanda cinta sejati. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi Persona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian untuk perkongsian kita hari ini. Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Waris, Allah yang Maha Mewarisi. Dan ada 4 perkara yang Allah izinkan manusia untuk mewariskan. Yang pertama tadi harta. Macam-macam lah Ustaz kan, tentang pengurusan harta keluarga ni pun kena belajar Ustaz kan. Nantilah tu masa nanti Ustaz ada masa kita belajar Ustaz, boleh kan? Boleh, insyaAllah. Kita sambung lagi Ustaz. Kita sambung lagi. Silakan Ustaz. Okey. Yang keduanya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk manusia itu mewarisi iaitu ilmu. Sebab tu dalam Islam antara galakan yang sangat besar adalah untuk kita mewarisi ilmu. Sehingga dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, inqata amalu illa min thalatha, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Hadis ini adalah hadis menggalakkan kita untuk mewariskan ilmu kepada orang lain.
Jadi ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan. Sebab itu dalam hidup kita ni kita kena selalu berkongsi ilmu kan. Apa pun ilmu yang baik kan kepada orang sekeliling kita, sebab dia adalah satu ilmu yang, satu benda yang akan berkekalan walaupun kita tak ada lagi. Jadi mungkin ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sekalian mungkin ada terfikir, saya ni ustaz, apalah ilmu saya ada ustaz, apa nak berkongsikan kan. Okey. Jadi kadang sebenarnya tak mesti besar-besar. Tak semestinya maknanya ilmu tu yang besar-besar. Ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan, kita ada anak. Anak kita hantar sekolah agama. Anak kita hantar sekolah kafah sebagainya kan. Okey. Dia belajar agama, alhamdulillah. Tapi biarlah benda-benda asas dalam agama, contoh apa? Bacaan Fatihah dia. Biarlah kita ajar bacaan Fatihah dia. Kan bacaan Fatihah dia. Dia menghafal Fatihah, hasil daripada kita ajar, katakanlah alhamdulillah dia adalah orang yang mengekatkan dan mendirikan sembahyang. Katakan umur dia 80 tahun satu hari nanti, 80 tahun dia sembahyang, pahala tu boleh dekat kita sebab kita yang mengajar Fatihah dia. Cikgu-cikgu bagilah ngajar benda yang tinggi-tinggi sikit. Benda-benda asas sembahyang, Fatihah, baca tahiyat akhir, baca sembahyang, doa kunut, biar kita yang ajar. Jadi kalau dia menunaikan sembahyang, pahala tu boleh dekat kita tu. Itulah al-ilmu yuntafa'u bi, ilmu bermanfaat. Tak semestinya besar-besar. Hari ni abang-abang tegur isteri contohnya kan. Tegur suami kadang-kadang kan. Adalah lekat jugalah dekat kepala otak dia kan. Dekat dia punya pemikiran dia tu kan. Lekat juga kan. InsyaAllah. Kan? Maknanya benda tu bermanfaat. Sebab dalam hadis yang disebut, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang menganjurkan, mengajak benda yang baik, maka orang tu berubah, diberi pahala orang itu, maknanya pada kita tanpa mengurangkan pahala orang yang buat tu. Jadi ilmu boleh diwarisi dan galakkan untuk kita mewariskan ilmu kepada orang ataupun orang sekeliling kita, di bawah kita. Tak semestinya besar, sikit-sikit lah. Maknanya tak semestinya benda besar. Okey, benda yang ketiga. Ibu-ibu, akak-akak, ayah saya sekalian kan. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya kelebihan. Kelebihan. Okey, sebelum tu saya nak cerita sendiri. Kelebihan yang hebat-hebat ni, kalau diberi kepada Nabi, dipanggil mukjizat. Kalau diberi kepada Nabi, dipanggil mukjizat. Kalau diberi kepada orang-orang yang soleh, pada wali-wali Allah, itu dipanggil karamah. Kalau dibagi kepada orang awam, orang biasa, kita orang biasa je, tiba-tiba sekali-sekala adalah benda-benda kelebihan Allah bagi kan. Ada rasa hati yang tepat contohnya kan. Adalah benda itu dipanggil ma'unah. Istilah dia ma'unah. Dan kadang-kadang ada orang yang ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia ada kelebihan juga. Itu dipanggil istidraj. Istidraj ni maknanya Allah bagi kelebihan itu kepada dia, biar dia makin dengan keadaan Allah tak redha dan tidak akan menjauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menjauh. Senanglah kira cerah masa depan ke akhirat tu. Maknanya senang nak kira lah. Kalau ada baik jadi susah sikit. Ini senang kira. Jadi dia makin jauh. Ta'uzubillah. Makin jauh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak sentuh di sini, antara mukjizat Nabi-Nabi ni dah ada mukjizat dan kelebihan-kelebihannya. Kita umat Muhammad, umat yang paling beruntung. Kenapa ibu-ibu, akak-akak, ayah sekalian, kita adalah satu-satunya umat yang mewarisi mukjizat Nabi kita. Kita satu-satunya umat yang mewarisi mukjizat Nabi kita tau. Tidak pernah umat terdahulu dapat mewarisi mukjizat Nabi mereka, melainkan umat Muhammad saja. Apa dia? Al-Quran itu. Sebab itu Al-Quran ni banyak. Allah izinkan kita mewarisi Al-Quran. Sangat beruntung umat Muhammad. Sebab itu Quran ni baca. Dalam rumah baca. Dalam hadis Nabi sebut, jangan jadikan rumah kamu tu sunyi seperti mana kuburan. Maknanya semarakkan dengan bacaan ayat Quran, dengan solat berjamaah. Maknanya semarakkan. Jadi jangan sunyikan rumah tu dengan benda-benda demikian. Maksudnya baca Quran. Kemudian Quran ni fahami, amalkan. Dan ada setengah-setengah Al-Quran ni, ayat dia ada kelebihan-kelebihan untuk kita. Sebagai contoh, kita fokus dalam rumah tangga. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah sekalian. Kalau abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu, kakak pergi keluar
pergi keluar daripada kejauhan daripada rumah. Nak balik ke rumah bagi salam. Kerana yang keduanya baca surah Al-Fatihah. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baca surah Ikhlas 3 kali untuk masuk rumah. Surah Ikhlas tak lama, 3 kali 30 saat je. Satu tu 10 saat je lebih kurang, 30 saat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin 7-8 saat je. 3 kali dalam 30 saat lah, 30 saat. Barang siapa yang melangkah masuk ke rumahnya dengan membaca surah Ikhlas 3 kali, akan diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Papa ni banyak papa kan. Ada papa iman, papa ilmu, papa harta, papa akhlak. Diamankan penghuni rumah itu daripada kepapaan. Ini maknanya Quran diberikan kepada kita bacalah. Macam saya pernah kongsikan dekat Puan di Zahra ni kan. Ibu-ibu kakak saya sekalian. Kalau kita masak, ibu-ibu kakak masak, jangan banjiri masak itu dengan marah kat suami, maki-maki kat suami kan. Guna ni pada menipu sekarang ni. Cakalah awak. Kan? Jangan. Jadi kita barakahkan masakan kita itu dengan bacaan ayat Quran. Apa ayat antara yang paling bagus dibaca ketika nak masak? Surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Buka api masak tu, baca selawat 3 kali. Masak tu dengan baca surah Al-Kautsar. Sekali pun cukup. Nanti nak tutup api, saya lagi baca surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Kami kurniakan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah dan buatlah 9 korban. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu itulah orang tu yang akan binasa. Maksudnya apa? Allah akan kurniakan siapa-siapa yang masak masakan kita tu, hatinya itu jadi jatuh kasih, ada kebaikan. Jadi maknanya masak tu baca surah Al-Kautsar. Ayat Quran diwariskan kepada kita. Kelebihan ini diwariskan kepada kita. Masya Allah. Jadi maknanya jangan tak amalkan. Mana kena amalkan ayat Quran, sebab ini diwariskan kepada kita. Dan yang terakhir sebelum kita buka untuk untuk apa-apa yang nak bertanya pada pagi ini, iaitu yang ketiganya janji. Perjanjian. Janji ni boleh diwariskan. Perjanjian boleh diwariskan. Antara yang dipanggil wasiat contohnya kan, maksudnya perjanjian. Contohnya ketika Nabi SAW hampir kepada kewafatan baginda berpesan kan kepada Sayyidina Ali kan, bahawa baginda berpesan Sayyidina Ali untuk membuatkan korban. Maka Sayyidina Ali tetap membuatkan korban walaupun baginda SAW telah wafat. Jadi maknanya perjanjian untuk membuat korban, ibadah korban itu. Antara lain Salahuddin Al-Ayyubi pernah menunaikan janji guru dia ketika kurun ke-11 tu, kurun ke-12, waktu tu Islam bertentangan dengan tentera salib. Jadi ada satu orang nama dia Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki, seorang pahlawan pejuang Islam. Dia berjanji kalau andai kata dia berjaya menawan Baitul Maqdis, dia akan letakkan sebuah mimbar yang sangat cantik, satu di Masjid Baitul Maqdis, satu dekat Masjid Hebron. Sangat cantik. Dan ada kajian daripada mana mimbar itu dibina kurun ke-11 kurun ke-11. Teknologi kayu hanya datang dari Nusantara. Pembinaan mimbar tu secara tanggam dan juga pasak. Itu hanya orang Nusantara menggunakan keadaan itu. Sama macam Istana Seri Meranti dekat Negeri Sembilan tu. 16,000 kepingan kayu tu dipasak dan ditanggam tu. 16,000 tau. Maksudnya Masya Allah cantik sangat tu. Jadi ada perbahasan. Maksudnya apakah orang Melayu kita terlibat dalam peperangan salib, tapi kita dah tak tahu sejarah kita sebab Melaka tombang 15-11. Patut angkut buku-buku kita pun tak tahu catatan itu kan. Saya ketika dijemput mengajar di Moscow State University di Rusia, saya pernah menjadi pensyarah di sana. Jadi ketika itu saya menjadi pensyarah sana, ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Ada di Rusia. Saya pun terkejut juga. Ada kat sini.
Kalau gitu flow Dalama waktu Melaka Tombang adakah tenggelam? Benda kata tenggelam tengah lautan, buku-buku kita. Ramai ahli sejarah kata sebenarnya tak tenggelam. Saya sendiri pernah menyaksikan dengan mata saya. Ra'aitu bi'aini. Kitab-kitab Melayu kita, buku-buku Melayu kita ada di St. Petersburg di Rusia. Kan? Itu maknanya Syekh Nurul Mahmud Azengki berusaha untuk meletakkan kalau ada berjaya tawan Batu Maqdis balik. Tapi dia tak sempat. Dia meninggal pada 1174 Masihi. 1174 Masihi. Maka perjuangannya itu diteruskan oleh anak muridnya iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi meneruskan dan pada 1187 Masihi Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Baitul Maqdis dan meletakkan mimbar ini ke dalam Baitul Maqdis. Ini antara contoh kan, mana perjanjian ataupun nazar yang diwariskan dan ditunaikan. Sebab itu hari ini kita kalau ada nazar ataupun ada hutang agama ni nazar apa boleh dipesankan kepada anak kita untuk tunaikan. Anak yang soleh kena tunaikan. Hutang kita ni dengan manusia satu hal, dengan agama satu hal. Zakat kalau dia tak tertunai, macam tu fidyah. Dah tak larat puasa, pernah hutang puasa, tak ganti lagi, banyak tu fidyah tu akan digantikan. Itu pesan kepada anak kalau dia tua. Anak soleh dia akan tunaikan benda itu. Benda-benda berkaitan dengan agama terutamanya kita selesaikan hutang-hutang pada agama. Okey, itu 4 perkara. Allah Subhanahu Wa Taala waris kalau mewariskan, dan 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala wariskan kepada, benarkan untuk kita mewarisi. Wallahu alam. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Lengkap dah kita perkongsian kita untuk 4 perkara yang Allah wariskan. Dan Alhamdulillah kita nak ajukan, kita nak tunaikan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita yang telah menghantarkan soalan di WhatsApp IKIM di 01129004. Satu soalan yang agak panjang Ustaz, tapi saya bacakan. Namanya nak dirahsiakan, jadi saya rahsiakanlah Ustaz. Perkongsian sahabat kita ini, dia kata dari Kuala Lumpur, nak tanya dengan Ustaz apa yang wajar sahabat kita lakukan. Sahabat kita ni memasang alat IUCD atas nasihat doktor setelah melahirkan anak pertama pada 2 tahun yang lepas. Kerana ada penyakit bipolar disorder, jadi beliau telah bersalin secara caesarean Ustaz. Masalahnya suami seperti kurang meredai sahabat kita memakai alat itu kerana dia ingin sahabat kita ni mengandung lagi. Suami sahabat kita ni memang datang dari keluarga yang adik-beradik ramai Ustaz. Jadi umur sahabat kita dah lewat sekarang ni dalam 35 tahun. Jadi khawatir sekiranya dikira derhaka kepada suami dan akan datang jika sahabat kita mengandung, risiko pula untuk anak kedua mungkin Down syndrome dan sebagainya Ustaz. Jadi macam mana Ustaz, nak ikut kesihatan ke, nak dapatkan redha suami ke, mana satu Ustaz dalam keadaan begini Ustaz? Okey, hukum bila kita sebut pasal hukum kan, hukum ni haram ke, halal ke, boleh ke, tak boleh ke. Okey, kita kena faham satu lagi, dipanggil sumber hukum. Sumber hukum ni ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Boleh ke tak boleh, haram ke tak boleh dan sebagainya. Antaranya ada sumber tak disepakati dan ada kaedah lain, ada istihsan saddu zara'i. Saddu zara'i ni maknanya kita tutup ruang-ruang kemudaratan. Jadi antaranya adalah pendapat pakar. Pendapat pakar ni boleh dijadikan sumber kepada hukum. Pendapat pakar sebenarnya kalau yang nasihat kita itu adalah pakar, dan kita ambil lagi beberapa nasihat beberapa pakar lagi, dia boleh dijadikan sumber hukum. Maksudnya kalaulah anda kata mengandung itu memudaratkan anak ke, diri ke, dan nasihat pakar begitu, kita boleh ikut nasihat pakar tu. Bagi suami dia tak reda dan sebagainya, maksudnya mungkin dia tidak faham. Dia tak fahamkan dengan cara baik lah, dengan cara baik dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada al-mar'u aduwwu bima jahilah. Seseorang akan memusuhi benda yang dia tak tahu. Dia tak faham, dia tak tahu kan. Jadi dia akan memusuhi benda tu, dia tak suka benda tu. Fahamkan dengan cara baik. Cuma maksudnya antara sumber hukum adalah pandangan pakar. Contoh macam kita nak tetapkan orang ni dah meninggal ni, nak padam dia punya bantuan pernafasan oksigen ni kan. Jadi pendapat pakar diperlukan. Okey, maknanya pakar kata kalau ikut, maksudnya memang dah brain death, dah meninggal kalau ikut, maka
Maka untuk memadamkan hukum dia, pendapat pakar ada, boleh ikut pendapat pakar. Allahuakbar. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada dari Temerloh Zam tanyakan soalan. Sunnahnya dalam rumah tangga ni siapa yang sepatutnya jadi Menteri Keuangan Ustaz? Suami ke isteri? Okey. Suami sebagai provider dipanggil. Dia panggil berikan nafkah kepada isteri atau kepada suami. Dalam sudut menguruskan keuangan tidak disebut siapakah yang menguruskan keuangan. Jadi maknanya kadang-kadang kita kena terima hakikat. Kadang-kadang isteri lebih pandai mengurus keuangan daripada suami. Saya ada membuat forensik insan, betul kan? Forensik insan. Contoh kadang-kadang kita istilah macam orang mata. Orang mata ni action oriented. Dia akan buat dulu. Dia kalau beli barang kan, dia beli dulu baru fikir. Beri dulu baru, mahal lah, beli lain lah. Itu orang mata kan. Jadi kadang-kadang, dari sudut keuangan, kadang-kadang, dia tak berapa mahir untuk menguruskan keuangan. Maka sebagai isteri yang sebagai sayap kiri pada suami, dia boleh minta isteri tolong uruskan. Ada bagi seterusnya ni untuk investment masa depan ke, untuk anak-anak ke apa semua ke. Ada kadang-kadang suami cakap, tak apa, dah diuruskan. Kadang-kadang kita kena raih juga isteri ada kelebihan dia. Jangan ingat kita suami kita semua boleh buat. Isteri ada kelebihan dia, dia ada kelebihan dia. Kita kena raih, kita kena ada perasan, kita kena ada awareness, ada kesedaran. Dia juga ada kelebihan dalam membantu rumah tangga kita. Wallahualam. InsyaAllah kena bersaling lah Ustaz kan, sama-sama lah jadi Menteri Kewangan dan sumber kewangan tu kan. Baiklah, seterusnya soalan daripada sahabat kita ni Ustaz. Dia kata suami seorang yang baik, dapat rasakan suami suka melayan video-video porno Ustaz. Jadi apa yang nasihat Ustaz lah yang boleh sahabat kita ni bantu, sebab sahabat kita rasa sangat berdosa kalau membiarkan suaminya begitu. Silakan Ustaz. Okey, orang ni dia ada mazmumah. Mazmumah ni kelemahan diri yang inborn. Inborn ni lahir ada kelemahan. Dan kelemahan manusia tak sama. Kelemahan manusia ni tak sama. Inborn. Lahir kita semua ada kelemahan kita dan kita tak sama. Ada orang kelemahan dia kadang-kadang memang tengok perempuan. Dia pantang tau, dahi licin, dia kena jadi pening kepala tau. Dia kelemahan mazmumah dia macam tu. Ada orang dia macam tu. Ada orang tak. Tapi dia akan lebih macam habis tok kereta. Kan? Dia tok kereta tu. macam tu orang perempuan. Ada orang macam tu tau. Dia tok kereta tu lagi macam tu kan. Mazmumah dia kadang benda-benda kemewahan macam itu, kereta lah apa. Ada orang kelemahan dia macam jam, kena jam. Beli jam, beli kumpul jam. Benda kemewahan macam itu. Ada orang kelemahan dia kadang-kadang pujian. Dia tak boleh dia puji, dia kalah dengan benda tu. Ada orang kadang-kadang kelemahan dia apa dikatakan boros contohnya kan. Ada orang kelemahan dia marah-marah. Okey. Apa yang puan cerita, kelemahan suami puan adalah dia kelemahan adalah suka melihat aurat orang. Memang ada kelemahan macam tu. Jadi dengan sekarang wujudnya teknologi, orang boleh melihat aurat orang dan sebagainya, yang ni dari telefon, mana itu mazmum dia. Jadi nak buat macam mana, memang kena tegur. Dan tak boleh nak mengharapkan sekali teguran suami itu boleh ikut. Dan jangan ingat okey, kita dah tegur dia dan dia dah berubah. Dia takkan jatuh balik pada benda tu. Dia mesti akan jatuh balik. Sampai tua macam tu. Kalau itu mazmumah dia. Jadi kalau kita ni nak baik diri ni dia ada dua cara. Satu dipanggil tarbiyah. Tarbiyah ni orang lain tolong ingatkan. Satu dipanggil mujahadah. Mujahadah kita sendiri yang nak baiki diri. Jadi nak baiki diri dua-dua ni kena ada. Tarbiyah kena ada, mujahadah pun kena ada. Suami tu sendiri pun kena ada niat nak baiki diri. Isteri kena bantu dengan ingatkan. Kalau dia dah okey, jangan ingat dia akan okey. Lepas 3 bulan dia akan jadi balik. Maka ingatkan lagi, selalu ingatkan. Wallahualam. Masya-Allah, memang berat Ustaz kan, benda-benda yang perlu kepada mujahadah dan tarbiyah yang berterusan Ustaz kan. Allah. Kita sampai ke hujung Ustaz. Perkongsian kita pada hari ini, sedikit kata-kata akhir daripada Ustaz untuk kesimpulan kita. Silakan Ustaz. Ini kakak tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulan ya. Hari ini kita belajar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mewarisi segala-galanya
dalam kehidupan kita di dunia ni dan sebagainya. Tapi Allah benarkan